بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita di Bait Al-Furqan untuk jalankan satu kelas tentang kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah, masih lagi kita berterusan belajar kitab ini, kitab yang penuh dengan manfaat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Alhamdulillah, kitab ini kira di antara kitab yang sangat baik dan sangat bagus untuk orang belajar kitab ini. Di dalamnya adalah banyak pada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih lagi berterusan dalam kitab ini. Kita sudah sampai pada hadis 15. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dalam bab Al-Mujahadah, hadis yang 15. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, last daripada kelas kita yang sebelum ini kita belajar hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Naam, sebaik daripada manusia orang yang tala umurhu, panjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung pada hadis yang 15. Itu adalah hadis yang bunyinya adalah an Anas radhiyallahu anhu qala, Imam Nawawi rahimahullah taala, نعم، عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرن الله ما أصنع. نعم. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: نعم، يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله، ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 87 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، نعم، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به، نعم، ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها، متفق عليه. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Makna pada hadis ini, insyaAllah kita terangkan sedikit-sedikit daripadanya. Makna pada hadis ini, an Anas radhiyallahu anhu qala: ghaba ammi Anas bin Nadhr. Pakcik kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia tidak hadir dalam perang Badr. Maka
فقال يا رسول الله, dia kata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghibtu an awwal qitalin qataltul musyrikin." Saya tidak ada hadir dalam perang yang pertama yang lawan dengan orang musyrik. Lain asyhadani Allah qital musyrikin, kalau saya ada lagi ada masa lagi akan bertemu dengan orang musyrik lagi untuk perang, akan ada perang lagi dengan orang musyrik, maka akan lihatlah apa yang akan lakukan. Maka Allah SWT akan lihat apa yang saya akan lakukan di perang itu. Falamma kana yaum Uhud, maka apabila ada hari Uhud itu, perang Uhud, inkashafal muslimun. Faqal Allahumma a'tadiru ilayka mimma sana'a haula. Yani ashabah. Di masa itu adalah dia kata, aku ni adalah abra'u a'tadiru ilayka, dengan apa yang orang muslim lakukan di perang Badr itu, dan juga orang musyrik apa yang dia lakukan, yang musyrikin. Summa taqaddama, maka dia pergi kepada perang itu. Fastaqbalahu Sa'dun faqal, maka Sa'ad kata, ya Sa'd bin Mu'adz, al-jannah wa rabb an-nadr. Dia kata syurga, yani yuqatil, maknanya orang itu perang dengan orang musyrik adalah dengan apa? Dengan adalah dia nak syurga. Dia perang kerana Allah Subhanahu wa taala dan dia nak apa? Nak syurga. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Dia adalah dapat membaukan syurga. Yani subhanallah, perasaan dia dalam masa itu, di masa dia perang, adalah dia sampai apa? Dia rasa bau syurga. Subhanallah. Qala Sa'dun, fama istata'tu ya Rasulullah, ma sana'a? Qala Anas, maka orang itu adalah kata, apa yang dia lakukan di masa itu? Maka Sayyidina Anas jawab, qala Anas, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbah. Maka di masa itu, apabila orang itu dia lawan dengan orang musyrik dengan cara kuat, hebat cara lawanannya dengan orang musyrik itu, maka orang tu apa yang dia kata, apa yang dia lakukan, maka orang tu apabila jumpa badannya, apabila jumpa jasadnya, adalah jumpa orang itu, tinggal bandang pada diri orang itu, tengok dia sudah ada banyak daripada apa orang yang apa dapat macam kena dengan perang, dengan apa, dengan badang, dan tempat ada lebih daripada 80 tempat yang ada luka-luka disebabkan perang itu. Lebih daripada 80. Bid'an wa thamanin. Bid'an adalah lebih pada 80. Bid'an wa thamanin, lebih daripada 80 tempat yang kena dengan pedang ataupun dengan anak panah. Naam. Wa wajadnahu qad qutila wa musila bihi. Apabila dia sudah lawan dengan orang musyrik dengan kehebatan seperti itu, kuat, dan adalah ramai pada orang musyrik yang lawan dengannya, sampai adalah lebih daripada 80 tempat yang kena di badannya, adalah orang musyrik adalah ambilnya wa musila bihi. Maksudnya orang musyrik adalah ambilnya, menunjuk kita sudah bunuhnya dan sebagainya, seperti itu, sampai tidak tahu pada badannya ini siapa sebenarnya, disebabkan ada tempat yang luka pada badannya, sampai banyak tempat yang sudah kena dengan pedang dan sebagainya. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu. Maka di masa itu tidak ada siapa-siapa yang kenalnya selain daripada saudaranya yang perempuan. Qala Anas, kunna nara atau nadhunnu anna hadhihi al-aya nazalat fihi. Sayyidina Anas kata, kami lihat ataupun kami rasa adalah ayat itu turunkan di sebabnya. Apa ayat itu? Iaitu minal mu'minina, bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Daripada orang mukmin adalah orang yang betul-betul lakukan apa yang dia janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita baca di awal hadis ini, orang itu dia kata pada Rasulullah, kalau adalah perang lagi, akan Allah SWT akan lihat apa yang saya akan lakukan. Kamu semua akan lihat apa yang saya akan lakukan. Maknanya dia akan perang dengan orang musyrik kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, Allah SWT beri pada orang itu. Jadi Allah SWT, orang itu dah lakukan dan dia buatlah apa yang terbaik pada di masa itu. Naam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alaih.
Subhanallah, itu adalah perjanjiannya dengan Allah Taala. Saya akan buat yang terbaik, akan lawan dengan kuat kepada musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya bab itu, beri badannya sesuatu itu, dan Subhanallah orang itu dimatikan syahid di masa itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Nah, hadis yang ke-16. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنهما قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا. نعم. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية. نعم. Hadis ini hadis yang ke-16 daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Ansari Al-Badri, yang Al-Badri, apabila kita sebut Al-Badri, maknanya dia adalah orang yang tertib pada perang Badr, ada di dalam perang Badr. Al-Ansari adalah daripada golongan Ansar. Al-Badri orang yang hadir dalam perang Badr. Radhiyallahu anhuma. Qal, dia berkata, lamma nazalat ayatus sadaqah, apabila turunkan ayat sadaqah, tentang sadaqah, kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun, ada orang datang, dia beri sadaqah, fatasaddaqa bi syai'in katsir, dia beri sadaqah terlalu banyak, bagi sadaqah banyak sangat. Faqalu, maka ada orang yang kata, faqalu mura'in, yakni dia lakukan untuk sedekah itu seperti itu banyak sangat adalah bukan kerana Allah Subhanahu taala. Mura'in adalah riya, untuk menunjuk-nunjuk pada orang, seperti itu tujuannya. Dan kemudian adalah seorang lelaki lain datang dan beri sedekah, dan sedekahnya adalah taklah banyak. Sedekahnya adalah tidaklah banyak. Sedekahnya adalah bisa'in, satu sa' yang ada dalamnya adalah pada kurma dan sebagainya. Bisa'in adalah satu sa' sahaja, satu kad sahaja yang kecil, taklah besar sangat sa' itu. Jadi dia adalah beri sedekah itu sahaja. Kemudian orang itu kata, inna allaha laghaniyun an sa'i hadha. Yani Allah SWT kaya, adalah apa nak buat dengan kamu beri sedekah adalah sikit sangat tu. Fanazalat, maka di masa itu adalah turunkan ayat alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dalam bab ini adalah turunkan ayat tentang orang yang cakap tentang hal orang yang beri sedekah. Maka sedekah maksud pada hadis ini, kita jangan adalah sebut tentang sedekah itu adalah adakah dia banyak ataupun sikit. Allah Subhanahu Wa Taala terimakan sedekah itu, dan tidak pandang pada berapa banyak sebenarnya. Seperti mana adalah dalam kata-kata adalah sabaqa, yakni adalah lagi laju, satu dirham lebih lagi laju daripada banyak dinar. Maksudnya adalah kadang-kadang sedekah yang kecil lebih cepat daripada sedekah yang besar, disebabkan tengok pada orang yang beri sedekah itu. Mungkin ada orang dia beri sedekah sikit, tapi itu adalah yang paling banyak dia mampu untuk nak bagi. Dan ada orang beri sedekah banyak, tetapi sedekah itu adalah mengikut berapa banyak dia ada, pada jumlah dia berapa banyak ada pada harta, itu adalah sikit sangat, bukanlah banyak. Jadi itu adalah menunjukkan bagaimana. Jadi kemungkinan adalah orang beri sedekah sikit, tetapi sedekahnya adalah nilainya lebih besar di Allah Subhanahu Wa Taala daripada sedekah yang terlalu banyak. Jadi adalah benda ini kita kena tengok pada bab ini, bukan syarat adalah banyak, tetapi adalah syarat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah adalah yufaddal, baiknya adalah buat dengan cara
rahasia ataupun sembunyi, dalam keadaan sembunyikan tentang sedekah itu. Jangan adalah sedekah itu di terang-terang, disyarat terang-terang depan semua orang. Yang ini adalah beri sedekah itu pada orang dengan cara, contohnya, ni sedekah pada saya beri macam tu, contoh RM1,000 saya beri sedekah dan sebagainya. Yang ini yufaddal adalah dalam keadaan rahasia. Itu adalah dalam keadaan sembunyi. Bukan maksudnya dalam keadaan sembunyi. Itu lebih baik daripada sampai adalah orang kata apa, sampai hadis adalah sampai tangan kanan tak tahu, tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan keluarkan. Jadi adalah itu lebih baik. Tetapi kadang-kadang ada sedekah secara yani fil alan, maksudnya secara terang, secara nampak orang lain nampak kita beri sedekah, kadang-kadang lebih berkesan dan lebih baik. Bila seperti itu, contohnya adalah di kadang-kadang orang buat pertemuan untuk orang-orang macam yang gaya ke ataupun orang yang ada harta, untuk apa, untuk hadirkan dalam satu majlis untuk bantukan satu madrasah ke, membantukan satu rumah anak yatim ke, atau untuk membantukan untuk kumpulkan dana kepada wakaf dan sebagainya. Jadi orang itu beri sedekah, setiap orang kata contoh Muhammad sudah bagi keturunan, contoh keluarga Muhammad bagi jumlah macam ni, keluarga ini bagi jumlah macam ni, keluarga ini bagi jumlah macam ni. Jadi subhanallah, ini menaikkan semangat orang yang lain untuk infak lagi banyak. Itu adalah tidak ada masalah tentangnya. Wallahu a'lam, tidak ada masalah pada bab ini untuk jika dilakukan seperti itu. Nah, tapi orang yang beri sedekah, lepas tu dia apa, jenis banyak cakap adalah contohnya, saya banyak membantu rumah anak yatim, saya banyak bagi pada rumah-rumah, saya banyakkan adalah tolong orang dan sebagainya. Hati-hati, sebab takut kamu membukan apa satu bekas yang bocor. Maksudnya kamu dapat pahala, tapi datang di akhirat tak ada apa. Mana? Semua sudah habis. Semua sudah habis pahalanya. Jadi kita kena hati-hati tentang bab ini. Naam, wallahu taala a'lam. Hadis yang seterusnya, hadis 17. Naam. Hadis yang 17 ini adalah satu hadis dipanggil hadis musalsal bid-Dimashqiyin. Hadis yang musalsal bid-Dimashqiyin. Yani musalsal maksudnya adalah setiap orang ambil daripada gurunya sampai itu isnadnya sampai kepada seorang sahabat yang sampai kepada bumi Syam, bumi Damsyik. Jadi setiap orang yang riwayatkan hadis ini orang Damsyik. Jadi dipanggil hadis musalsal bid-Dimashqiyin. Nah, dan hadis ini maknanya sangat bagus. Hadis yang 17 daripada kitab Riyadhus Salihin. Hadis ini adalah bunyi, bisa mutasil Imam Nawawi rahimahullah taala, an Sa'd bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub bin Junada radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi anillahi tabaraka wa ta'ala, apa yang dalam hadis yang qudsi, maksudnya annahu qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi seperti mana dalam kita sebut sebelum ni, dalam kelas-kelas yang sebelum ni, ada perbezaan di antara hadis qudsi dan juga Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim ini adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, kalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bi tilawatihi, yang kira adalah bacaan badannya, kira ibadah, bacaan Al-Quran. Min awal surah Al-Fatihah ila akhir Al-Quran, daripada awal surah Fatihah sampai akhir Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi adalah lain. Maknanya adalah
Asalnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kata-katanya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau adalah maknanya diilhamkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan hadis ini macam bagi makna pada hadis ini. Lakin darajatnya tak seperti mana untuk Al-Quran. Kalau Al-Quran Al-Karim kita boleh lakukan solat baca Al-Quran, tapi hadis qudsi kita tidak boleh baca hadis qudsi dalam solat. Ya. Jadi walaupun itu adalah makna asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak boleh gunakan untuk apa? Untuk solat. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teruskan. Naam. Dalam hadis ini, ya ibadi. Mula hadis ini, naam. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi berfirman, ya ibadi, نعم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada dirinya adalah mengharamkan pada diriku. Allah Subhanahu wa taala firman, Allah mengharamkan dalam kepada dirinya adalah untuk apa? Untuk zalimi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk orang apa? Lakukan seperti itu. Yani orang zalim pada orang. Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul zulm. Allah Subhanahu wa taala tak orang zalimi orang. Pada haramkan untuk dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala laisa bizalim wa laisa rabbuka bizallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak adalah zalim pada siapa-siapa. Dan Allah Subhanahu wa taala nak pada hamba-Nya juga untuk jangan jadi seperti itu, zalim kepada orang yang lain. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan zalim itu adalah jadi benda itu adalah haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan adalah melakukannya. Pada semualah zulm itu, pada kezaliman itu, zalim itu adalah banyak jenis tentangnya. Pada harta, pada muamalat, pada banyak termasuk dalam keadaan zulm. Orang tidak menjaga, orang muamalat tidak baik dan sebagainya, itu semua termasuk dalam perkataan zalim. Nah, fala tadzalamu, maka jangan lakukannya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai hambaku. Naam. Kullukum dhal illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kamu kalian adalah orang yang sesat, kecuali siapa? Kullukum dhal illa man hadaituh, kecuali orang yang aku beri badannya hidayah kepadanya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beri badannya hidayah, menunjuk kepada badannya jalan yang lurus kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka minta padaku untuk apa? Dapat hidayah, dapat menunjuk yang betul, adalah Allah Subhanahu wa taala akan beri pada kamu. Ini adalah yang kita baca di dalam solat. Surah Al-Quran yang pada satu hari adalah 17 kali, adalah tentang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Man sadaqa fi qawli hadha, dalam bacaan siapa yang betul-betul lakukan tentang bab ini apabila dalam setiap solat, yastash'ir ma'na hadzal kalam, dia adalah merasa pada perkataan-kataan itu firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ihdinas siratal mustaqim, dia memintakan doa. Dalam ini adalah doa, ya Allah menunjukkan pada kita jalan yang lurus padamu. Naam, siratal ladzina an'amta alaihim, daripada jalan orang para nabi, siddiqin dan syuhada dan salihin dan orang yang salih. Maka insya-Allah dia akan dapat seperti mana dalam hadis ini, fastahduni ahdikum. Maka adalah apabila kamu minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, minta menunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kamu. Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Dan semua sekalian adalah wahai hambaku adalah orang yang lapar. Naam, ja'i' illa man at'amtuh, kecuali orang yang apa yang Allah Subhanahu wa taala beri badannya untuk makanan. Naam.
illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Dalam bab ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Naam. Fastat'imuni ut'imkum. Maka apabila kamu minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa Allah memberi pada rezeki padamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri pada bab ini. Semua ini dalam hadis ini maksudnya pada kataan-kataan tadi itu adalah semua orang meminta ada hajat daripada badannya. Maka minta hajat. Maka minta hajat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan beri pada kamu, pada makanan, pada keperluan dan sebagainya. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni uksikum. Wahai hambaku, semua kalian adalah dalam keadaan apa? Naam. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua kalian adalah telanjang adalah kecuali yang telah beri pakaian badannya, pakaian. Naam. Kullukum 'arin. Naam, dalam hal kullukum 'arin illa man kasawtu fastaksuni aksikum. Semua adalah dalam keadaan apa seperti itu kecuali orang yang minta pada Allah Subhanahu wa taala beri badannya apa sutrah, yang beri badannya adalah pakaian pada bab ini insah makna dalam makna itu, ataupun maksud pada bab ini adalah lebih makna daripada itu adalah tentang kesembunyian ataupun tentang apa sitrah di dunia ini. Yani kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni uksikum. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kecuali yang telah badannya. Okey. Naam. Yang seterusnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil lail. Ini adalah penting dalam hadis ini. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya wahai hambaku, kamu semua kalian adalah membuat salah pada malam dan juga siang. Bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan aku adalah mengampunkan dosa-dosa semua. Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta keampunan daripadaku, Allah maka aku akan beri padamu. Maksud Allah, apabila minta ampunan daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan beri keampunan pada kamu. Kullukum ya ibadi innakum tukhti'una bil lail. Wahai hambaku, kamu semua adalah melakukan kesalahan pada malam dan juga siang. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, dan Allah dan aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta padaku apa keampunan, maka akan beri pada kamu. Naam. Ya ibadi, seterusnya, ya ibadi wa hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Naam. Wahai hambaku, kamu tidak akan dapat membawa mudarat kepadaku dan tidak akan dapat membawa manfaat padaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Maknanya itu adalah an-nafi' wad-dar huwa Allah Subhanahu wa taala, yang beri manfaat, yang mudarat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita boleh lakukan apa-apa pada bab ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, jika kalian semua
daripada awal sehingga akhir, semua manusia, dan daripada ins pada manusia dan juga pada jin. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahid. Orang itu adalah mempunyai hati yang yang bertakwa, seperti adalah hati orang yang paling bertakwa. Ha? Ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Tidak adalah menambah kerajaanku, tidak menambahkan apa-apa pada kerajaanku, pada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak akan menambahkan apa-apa. Ya ibadi, seterusnya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau hati kalian adalah seperti mana hati orang yang paling afjar qalb, yani maksudnya orang hatinya hati yang buruk, seperti hati orang yang paling buruk, itu adalah tidak akan kurangkan apa daripada kerajaan. Itu adalah maksud pada Allah Subhanahu, maksud pada hadis ini. Ya ibadi, seterusnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatah ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Allah, Allah, Allah. Wahai hambaku, kalau awalakum, daripada awal hingga akhir, daripada manusia dan juga jin, mengumpulkan dan minta pada Allah Subhanahu wa taala fi sa'idin wahid, dalam satu tempat, ramai-ramai dikumpulkan semua, ramai-ramai di satu tempat, kemudian minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah Subhanahu wa taala, setiap orang minta hajatnya, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri pada setiap satu dalam hajatnya, akan beri pada setiap orang hajatnya. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak kurangkan pada kerajaanku, adalah tidak kurangkan apa-apa daripada pada Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusu, kecuali adalah seperti illa kama yanqusu al-makhitu idza udkhila al-bahr, kecuali seperti kurangkan air lautan ketika jarum dilancungkan ataupun dimasukkan di dalam laut itu, masukkan jarum itu keluar, berapa adalah di atas jarum itu adalah air, macam kata tak ada sikit sangat, ya, tak ada sikit sangat, seperti itu akan illa kama, tak ada sikit sangat, tak ada apa, masuk keluar, mana ada air dekat dia lagi. Subhanallah, itu yang ada akan kurang, la yang khusus. Nah, ya ibadi, innama hiya a'malukum, wahai hambaku, sesungguhnya itu amalan-amalan kamu, uhsiha lakum, Allah Subhanahu wa taala simpankan itu amalan-amalan yang kamu lakukan, adalah dituliskan semua itu untuk kumpulkan di masa akhirat, untuk hisab, semua wafikum iyaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, faman wajada khairan falyahmadillah. Maknanya apa yang dilakukan di dunia ini, apa yang dilakukan daripada amalan, buruk ke ataupun baiknya, semua itu adalah ditulis di dalam kitab-kitab masing-masing. Nanti Allah SWT akan beri pada kamu di hari akhirat, inilah amalan kamu yang kamu lakukan. Maka faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa yang dia lihat di dalam sijilnya ataupun di akhirat, tengok ada banyak pada amalan baik di dalam kitabnya, man wajada khairan falyahmadillah, maka dia syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah, dan siapa yang lihat selain daripada itu, siapa yang lihat banyak pada yang tidak baik di kitabku adalah di akhirat itu, fala yalumanna illa nafsah, fala yalumanna illa nafsah, maka itu adalah hasil daripada amalannya, bukan adalah ini adalah hasil daripada amalannya, itu adalah fala yalumanna maka dia adalah celahkan untuk dirinya sendiri,
Maknanya fala yulamanna illa nafsah. Itu adalah hasil pada amalan kamu dekat dunia ini. Ini adalah hasil pada apa yang kamu lakukan. Bukan adalah pada apa-apa disebabkan apa-apa. Itu disebabkan amalan kamu. Maka itu adalah yang kita perlu kita jaga. Untuk apa kita dapat hasil yang terbaik di akhirat insyaAllah subhanahu wa ta'ala. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. Dia kata Zaidna Sa'id ketika Abu Idris adalah itu adalah dia ceritakan hadis ini, dia akan duduk ala rukbatayhi, duduk seperti mana untuk solat, untuk tasyahud dia dalam tahiyat akhir. Wa rawaina 'an al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Naam. Dan hadis ini adalah diriwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Qal laisa naam dalam warwaina qala laysa li ahli Syam hadithun ashraf min hadzal hadith. Dia kata adalah untuk ahli Syam ini adalah kira di antara hadis yang mulia baginya yang dia pegang pada hadis ini. Seperti mana saya sebut tadi, ini hadis dipanggilkan hadis musalsal fi Dimashqiyin, adalah hadis yang musalsal yang kira semua orang-orang ahli Syam, ahli Damsyik yang ambil hadis ini daripada isnadnya kebanyakan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis ini maknanya sangat bagus. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk kita semua amalkan dengan hadis ini insyaAllah SWT. Dan insyaAllah kita akan share juga pada hari ini hadis ini dalam terjemahannya, juga terjemahan bahasa Melayu. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat untuk kamu semua biiznillah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah pada kelas yang akan datang, pada hari Isnin yang akan datang, kita akan masuk pada bab baru, yaitu bab al-has ala al-izdiyad min al-khair fi awakhir al-umur. Adalah untuk bab yang ajak kita untuk membanyakkan buat amalan yang salih di akhir al-umur, di masa orang sudah berumur. Maksudnya sudah umurnya 50 ke atas, 40 ke atas, adalah kena banyak lakukan pada amalan yang baik. Jadi ini adalah menunjukkan bab yang akan datang untuk apa amalan yang kita lakukan ataupun untuk menaikkan semangat untuk kita banyakkan amal di akhir umur kita. Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala A'maru ummati baina sittini was sab'in. Umur umatku di antara 60 dan 70. Maka setiap orang daripada kita ini, lihatlah kita sekarang umurnya berapa dan kirakan adakah dia sudah sampai separuh ataupun suku ataupun lebih ataupun sudah sampai dalam masa yang bonus, masa yang lebih. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala akhfal a'mar, sembunyikan setiap orang berapa dia akan hidup dekat dunia ini, supaya orang itu sentiasa untuk amalkan yang soleh, sentiasa lakukan amalan yang baik. Dan subhanallah, kalau kita adalah pergi kepada kubur, pergi ziarah contoh arwah-arwah yang sudah meninggal, di masa kita masuk dari pintu sana, dia tidak ada tulis dekat situ ini adalah khas untuk orang berumur contoh 60 tahun ataupun 70 tahun. Tak ada seperti itu. Al-maut la ya'rifu saghir wala kabir. Mati itu tak tahu adalah orang besar ke orang kecil. Apabila masanya sudah sampai, maka itu adalah masanya. Maka setiap orang adalah usaha untuk amalkan yang salih hatta yalqa Allah Subhanahu wa taala wallahu Subhanahu wa taala anhu radin. Untuk adalah sampai adalah kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha di atasnya. A'ananillahu wa a'anakum ala dhalik. Semoga Allah SWT bantukan saya dan juga semua yang hadir dengan saya untuk bab ini, untuk kita dapat husnul khatimah insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ambil kesempatan untuk iklankan tentang kelas-kelas insyaAllah ta'ala di tarikh 11 hari bulan insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan ada satu kursus yang ada di bangunan Sri Tower
InsyaAllah kita buat di Pejabat Sri Wansa Travel. InsyaAllah di Jalan Ampang. Kawasannya adalah dekat Jalan Ampang. Kita akan ada daurah khas dengan Syekh Mukhtar insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Daurah ini adalah tentang bab untuk wanita. Adalah tentang khas untuk bab untuk wanita adalah maksud tentang belajaran adab-adab dan juga hukum-hukum khas bagi wanita. InsyaAllah kita akan belajar benda ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan bertemu dekat sana dalam pukul 8.30 pagi. Kelas itu ataupun daurah itu adalah sampai pukul 12 tengah hari. Serta insyaAllah akan ada makanan, kita makan sama-sama biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insyaAllah Allah SWT mudahkan program ini. Saya harap pada semua pelajar-pelajar Bait Al-Furqan untuk share iklan Bait Al-Furqan itu dengan kawan, khususnya orang-orang atau dengan kawan keluarga, khususnya orang yang duduk dekat kawasan Kuala Lumpur. Dan juga untuk maklumkan, Alhamdulillah, disebabkan Alhamdulillah sekarang kita di Bait Al-Furqan ada kerjasama di antara Bait Al-Furqan dan juga syarikat travel untuk umrah dan haji, syarikat Sri Wansa Travel. Jadi Alhamdulillah kita dapat stok air zam-zam yang baru ada, Alhamdulillah. Jadi siapa-siapa yang berminat nak air zam-zam, boleh insyaAllah minta pada kita, insyaAllah kita boleh uruskan tentang bab ini. Alhamdulillah kita dapat ada stok air zam-zam yang ada, insyaAllah kita siapa yang berminat ataupun nak untuk air zam-zam boleh maklumkan, insyaAllah kita boleh bagi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan insyaAllah untuk semua, insyaAllah untuk sentiasa hadir dalam majlis ilmu, majlis yang ada manfaat, dan semoga Allah SWT mudahkan untuk kita semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah juga di hujung bulan ini kita akan ada satu daurah untuk hafazan surah Al-Waqi'ah dalam masa 40 hari insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kita ada hafazan untuk surah Al-Waqi'ah dalam masa 40 hari. InsyaAllah ta'ala kita akan juga kongsikan dengan semua iklannya insyaAllah. Semoga insyaAllah apa yang kita lakukan di Bait Al-Furqan dan apa yang orang yang kongsi dengan kita, share iklan Bait Al-Furqan itu dengan kawan, sahabat dan keluarga, semoga insyaAllah jadi saham untuk akhirat untuknya insyaAllah. Jadi marilah kita ambil peluang untuk kita sama-sama untuk dapat saham untuk akhirat kita, seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan pada benda yang baik, benda yang bagus adalah benda yang baik, benda yang ada manfaat, benda yang khair adalah benda yang baik maksudnya, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang lakukannya. Jadi marilah kita sama-sama dapat peluang untuk kita sama-sama share iklan dan kursus daurah ini dengan orang yang lain. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Amin. Tanya saya nak tanya. Barakallah. Ya saya. Silakan. Tanya Azam tu berapa harga dia? InsyaAllah nanti kita share dalam iklan tu, poster tu. Boleh message Ustazah terus direct. Sebab kita ada air zam-zam yang besar, boleh ada air zam-zam yang botol-botol kecil juga ada. Dua-dua ada insyaAllah. Ya, terima kasih Nanti saya. boleh message Ustazah insyaAllah ya. Barakallah fikri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Salam hadza wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.